Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini, saya akan berkongsi 3 bahasa yang paling ganjil dan pelik di dunia. Bukan sahaja saya akan berkongsi, tetapi saya juga akan cuba try bercakap di dalam bahasa-bahasa pelik ini. Daripada sebuah bahasa memerlukan seseorang tu bersiul, sehinggalah sebuah bahasa yang seseorang tu perlu bersenandung ataupun humming. Ini adalah 3 bahasa yang paling ganjil dari seluruh dunia. 3 bahasa yang paling pelik di dunia. 3 bahasa Silbo Gomero, Meksiko. Ini adalah antara salah satu bahasa kuno orang asli dikenali sebagai Puak La Gomera yang tinggal di Pulau Canary, Meksiko. Kalau mau bercakap menggunakan bahasa ni, seseorang tu perlu bersiul seperti seekor burung. Ya betul, percaya ataupun tidak, 1/2 juta orang di dunia masih menggunakan bahasa ni hari ini. Salah satu sebab kenapa mereka bersiul ialah untuk memudahkan mereka berkomunikasi di dalam hutan ataupun kedudukan mereka jauh. Bermaksud mereka tidak perlu melihat sesama sendiri untuk bercakap. Bukan sahaja bahasa ini sangat-sangat efisien digunakan di dalam hutan, ia juga boleh dipakai kalau seseorang tu berada di atas gunung. Ataupun di lautan. Seperti yang diceritakan oleh salah seorang penduduk asli La Gomera dikenali sebagai Maestro Don Isidro. Ada satu ketika dia dan ayah dia terpaksa untuk berlayar keluar dari Pulau Canary. Maestro menaiki kapal laut pergi ke Afrika. Ayah dia menaiki kapal laut pergi ke Venezuela. Semakin jauh dan jauh kapal laut tu, mereka masih lagi berkomunikasi sesama sendiri menggunakan bahasa bersiul. Bahasa siulan ni juga boleh dipakai kalau rumah mereka terletak jauh di antara satu sama lain. Hanya dengan bersiul, tidak perlu menjerit, mereka boleh berkomunikasi dengan jiran diorang. Tapi mesti anda tertanya-tanya, kalau hanya dengan bersiul, mesti ayat di dalam bahasa ni sangat-sangat terhad. Contohnya, bermaksud hello. Kalau kamu dah percaya, kamu tengok video ni. Tapi bahasa bersiul ni tidak semudah. Mereka yang terbiasa menggunakan bahasa bersiul ni boleh menggunakan bahasa ni untuk bercakap sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Contohnya, makcik ni boleh suruh suami dia beli sayur di pasar hanya dengan bersiul. Mereka akan menggunakan tiun siulan untuk memberikan maksud-maksud yang berbeza. Untuk ini mereka akan menggunakan jari jemari untuk menghasilkan siulan yang mempunyai maksud yang lain. Contohnya, diorang akan menggunakan jari jemari diorang untuk menghasilkan nada yang berbeza. Contohnya jari kelingking ni diorang masukkan di dalam mulut. Contohnya, diorang akan masukkan jari kelingking ataupun kamu boleh tengok video ni. Mereka menggunakan nada yang berbeza untuk menunjukkan ekspresi yang berbeza di dalam siulan. Dan ini akan memberikan maksud-maksud yang berbeza. Walaupun bahasa bersiul ni digunakan untuk bercakap sesama sendiri, tapi pada asalnya bahasa ini bukanlah bertujuan untuk komunikasi peribadi, tapi ia bertujuan untuk bercakap dengan orang sekeliling. Antara tujuan utama bahasa bersiul ni ialah untuk memberikan pengumuman. Contohnya kalau ada orang yang meninggal, orang kahwin, kenduri kendara ataupun sebagainya. Jadi semua orang boleh dengar siulan ni dan semua orang boleh tahu maksud yang cuba disampaikan di sebalik siulan. Disebabkan bahasa kuno ni semakin ditelan zaman, Kerajaan Pulau Canary telah mewajibkan subjek bahasa Silbo Gomero di sekolah-sekolah di sana. Dan menurut golongan tua pula, ini sangat-sangat baik khususnya untuk mereka yang masih muda, sebab ini untuk mengekalkan tradisi mereka dan juga untuk memudahkan mereka berkomunikasi di kebanyakan kawasan di pulau tu. Sebab di
di kebanyakan kawasan Pulau Canary belum ada akses kepada internet ataupun telefon. Bahasa ni sebenarnya tidak eksklusif di Pulau Canary. Ia digunakan juga oleh puak-puak yang lain seperti di Turki. Di sana pula, bahasa ni dikenali sebagai Kus Dili ataupun bahasa burung. Dan ini dianggap sebagai antara bahasa yang paling pelik di dunia. Bahasa kedua ialah di Afrika Selatan. Ini lebih kepada dialek ataupun slang. Bahasa dialek ni dikenali sebagai ta yang berasal dari bahasa yang dikenali sebagai tu. Okey, sebagai perumpamaan, dialek yang saya gunakan ialah dialek Sabah. Tapi dialek ni berasal dari bahasa Melayu. Sekali lagi, seperti juga dialek ta yang berasal dari bahasa tu. Bahasa ta digunakan oleh kaum yang dikenali sebagai kaum Zun. Iya, di dalam bahasa ni ada bunyi kalau dalam tulisan sebutan ialah tanda seru. Kalau tanda seru XOON bermaksud Sun. Contohnya, ada nama orang Afrika bila ditulis tanda seru BILE. Sebutan untuk tulisan ni ialah bile. Terma untuk ataupun tanda seru ini adalah klik konsonan di dalam bahasa ta ataupun zu. 82% daripada tata bahasa ni mempunyai konsonan klik. Kebanyakan orang yang menggunakan bahasa ni ialah puak yang tinggal di Botswana dan juga Namibia di Afrika Selatan. Di dalam konsonan klik ni ada 4 bunyi yang berbeza. Satu, kedua, ketiga, keempat. Ataupun kamu boleh tengok video ni. Selain daripada konsonan klik, bahasa ni juga ada satu konsonan yang berbunyi seperti Ain. Kalau Ain ni di dalam bahasa Arab. Kalau ditulis, simbol yang digunakan ialah koma atas. Dan bunyi konsonan ini ialah Ain. Tanda seru dan koma atas ini boleh digabungkan menjadi koma, K, koma atas, EE dan berbunyi KA. Kalau kamu dah percaya, kamu boleh tengok video ni. Video tadi itu ialah bunyi sebutan di dalam bahasa Zu. Bahasa ni agak mengelirukan. Contohnya ayat pergi berbunyi A, ayat kerja berbunyi nga, ayat lihat berbunyi na. Kamu boleh tengok video ni untuk mendengar bunyi-bunyi sebutan di dalam bahasa Zu. Ta, da, na. Selain dari itu, banyak juga konsonan, koma terbalik dan nokta bertindih yang bunyinya hampir sama dengan tanda seru. Tapi tanda seru ialah konsonan yang paling dominan. Dan kebanyakan ayat di dalam bahasa ni berakhir dengan sebutan ha. Yang pertama, kita akan lihat bahasa Piraha, Amazon. Dari bahasa bersiul ke bahasa Zu. Sekarang kita tengok pula bahasa bersenandung ataupun humming. Bahasa ni digunakan oleh puak yang tinggal di pendalaman hutan Amazon. Untuk bertahun-tahun lamanya, puak ni berkomunikasi dengan hanya bersenandung ataupun humming. Mereka tinggal jauh tersembunyi dari orang awam, tidak sehingga seorang profesor dikenali sebagai Daniel Everett pergi ke sana dan tinggal bersama dengan puak Piraha. Dia belajar bahasa dan gaya hidup mereka. Profesor ni kemudian menjalankan kajian terhadap puak dan bahasa Piraha ni, barulah dunia kenal dengan mereka. Untuk bercakap di dalam bahasa ni, mereka akan mengeluarkan bunyi dari kerongkong. Walaupun ayat di dalam bahasa Piraha ni sangat-sangat sedikit, tapi satu ayat membawa maksud yang berbeza dibezakan dengan nada suara dan juga ekspresi. Sebagai contoh, bahasa Piraha untuk telinga, kulit, tangan dan orang asing ialah zawe ataupun zao. The word for ear is awe, and the word for skin is awe, and the word for foreigner is awe, and the word for hand is awe, and the word for Brazil nut shell is awe, and that's only distinguished by the tones, all of those. Apa yang membezakan maksud di sebalik sebutan ini ialah intonasi. Apa yang lebih menarik tentang bahasa ni? Puak Piraha tiada ayat untuk membezakan warna.
merah, biru, kuning, hijau. Diorang tiada ayat untuk membezakan setiap warna macam bahasa-bahasa yang lain. Bukan itu sahaja, Piraha juga tiada ayat untuk nombor. Tiada 1, 2, 3. Mereka hanya membezakan kuantiti sama ada banyak ataupun kecil. The Piraha have no numbers. Mereka juga tiada ayat untuk sebelum dan selepas. Sekali dengar, orang yang bercakap dalam bahasa Piraha ni memang diorang macam tidak bercakap langsung sebab bunyi yang keluar dari mulut mereka sangat-sangat lembut, tidak nyaring. Yang keluar hanyalah bunyi senandung ataupun humming. Namun begitu, kalau mereka perlu untuk berkomunikasi sesama sendiri di dalam hutan, mereka perlu menggunakan bahasa yang agak nyaring daripada bahasa humming. Mereka akan menggunakan bahasa bersiul. Ya, puak Piraha pun akan menggunakan bahasa bersiul di dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun ada beberapa ayat yang hilang dari tata bahasa mereka, tapi kaum Piraha ni adalah kaum yang sangat-sangat peka dengan keadaan sekeliling mereka. Mereka tahu selok-belok di sekitar hutan Amazon, nama-nama tumbuhan, nama-nama setiap spesies binatang yang berada di sekitar mereka. Puak Piraha ni hidup tersembunyi dan hidup di dalam dunia mereka sendiri, jauh di dalam pendalaman di hutan Amazon. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. 3 bahasa yang paling pelik dari seluruh dunia. Di antara 3 bahasa ni, mana satu yang anda rasa paling pelik? Mungkin anda tahu lagi bahasa lain yang pelik? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Sebelum saya menutup video pada hari ini, saya ingin membuat satu pengumuman. Pada 27 Mac akan ada satu perkongsian ataupun seminar yang akan dikelolakan oleh saya dan juga seorang lagi YouTuber Sabahan, Atumatik, di mana kami akan berkongsi cara untuk menjana pendapatan daripada YouTube. Kepada mereka yang mahu menyertai sesi ini, bolehlah daftar di link yang akan saya sediakan di description di bawah. Tetapi kepada mereka yang tidak dapat hadir, anda boleh menonton secara percuma melalui live streaming pada 27 hari bulan di Facebook dan juga YouTube Kupigo Pigo. Jadi make sure kamu book tarik kamu dan sertai kami di dalam perkongsian macam mana menjana pendapatan daripada YouTube. Dan satu lagi, baru-baru ni banyak desain baru t-shirt Kupigo Pigo dikeluarkan di sini. Kami ada desain Cosmos, ada desain Global, Represent, Psychedelic dan macam-macam lagi desain yang sangat-sangat menarik untuk mereka yang berminat untuk membeli t-shirt kami. Sekarang kami ada lengan panjang juga sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Untuk membuat tempahan, bolehlah order di nombor WhatsApp Nego Let Go ataupun boleh melayari website negolego.com. Apa-apa pun akan lebih banyak lagi episod menarik di Menarik pada masa depan. Saya jumpa pada episod yang seterusnya. Kupigo Pigo menarik setiap hari.